Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pameran lukisan Korea Brunei yang berlangsung selama 3 hari di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan berakhir kemarin. Dianjurkan oleh Kedutaan Republik Korea di negara ini, pameran diadakan bersempena memperingati ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea. Since our two countries concluded diplomatic ties in 1984, we have closely collaborated with each other in various. I hope on top of this, our two countries will be able to closely cooperate with each other in other areas such as digital, tourism, education, and agriculture. Well, first of all, cultural exchange plays an important role in strengthening bilateral relations. When we each demonstrate our rich cultural heritage and contemporary artistic expressions, it can foster mutual understanding and respect between countries. Jemaah haji negara yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini disarankan untuk mengikuti dan mematuhi apa jua saranan dan peraturan yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa di Arab Saudi. Hal tersebut sentiasa dijelaskan dan disampaikan oleh Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran mengenainya kepada jemaah haji. Perkara tersebut dinyatakan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi semasa ditemu bual oleh pelapor haji. Semuanya ini adalah bagi kemudahan jemaah-jemaah haji yang berada di Tanah Suci pada masa ini bagi mengikuti apa jua peraturan-peraturan dan saranan-saranan tersebut. Khususnya semua ini adalah bagi memberikan kepada kita suasana beribadah di Tanah Suci ini dalam keadaan yang baik, yang sempurna dan sebagainya. Khususnya dalam ketani sehari-hari mengerjakan ibadah, khususnya di Masjid Nabawi, dan perlunya juga ketani menjaga kesihatan semasa berada di Tanah Suci ini. Pelbagai aktiviti disusun sebagai pengisian program untuk jemaah negara dengan melawat tempat-tempat menarik dan bersejarah yang terdapat di Masjid Nabawi. Antaranya ziarah Raudah para jemaah haji lelaki dan wanita yang mengikuti pakej syarikat Street Center Agency SCA mengadakan lawatan ke Raudah secara berasingan. Jemaah haji wanita memulakan sesi lawatan mereka pada waktu pagi, manakala jemaah lelaki pula pada sebelah petang. Peluang untuk beribadat dan berdoa di dalam Raudah merupakan peluang keemasan yang perlu diraih kerana ia merupakan antara tempat-tempat yang dimakbulkan doa. Daerah Temburong kini menjadi perhatian golongan muda yang berminat mengikuti 2 program pembangunan sukan melalui Centre of Training COT dan skim latihan sukan Jabatan Pendidikan Co-Curriculum di Kampung Bokok. Program tersebut dilaksanakan bagi mencari atlet-atlet yang berpotensi untuk diserapkan ke peringkat lebih tinggi. Ikuti laporan mengenainya bersama Adrin Faizul Samad. Program pembangunan sukan melalui COT dan skim latihan sukan merupakan inisiatif Urustia Majlis Sukan bagi mempromosi cara hidup sihat selain memupuk minat pelajar untuk bergiat aktif dalam aktiviti fizikal. Melalui program tersebut, para pelajar berbakat terutama pesilat muda berpeluang untuk mewakili Majlis Sukan sekolah-sekolah Brunei Darussalam di kejohanan-kejohanan sukan dalam dan luar negara.
Program ini menyediakan tempat-tempat latihan sukan, jurulatih dan menawarkan peluang kepada murid-murid dan penuntut-penuntut sekolah Negara Brunei Darussalam untuk mencuba dan menjalani latihan sukan yang ditawarkan. Dan satu lagi ialah skim latihan sukan JPKK, iaitu pencaksilat ini juga. Skim latihan sukan JPKK pula adalah program kesinambungan bagi program COT, di mana program ini menyediakan tempat latihan, jurulatih dan latihan-latihan yang lebih maju dan fokus kepada pembinaan atlet pelajar. Sepanjang mengikuti program, para peserta didedahkan dengan program-program sokongan seperti kemahiran sains sukan, pembangunan karakter dan permakanan seimbang. Jadual latihan pula disusun dengan mengambil kira jadual pembelajaran akademik para peserta. Saya memilih silat ini kerana terinspirasi daripada teman-teman saya sendiri. Selain daripada itu, ia juga boleh membawa kita daripada membuat hidup kita sehat dan bisa membuat kita bersemangat tiap hari lah untuk melakukan aktiviti. Saya memilih silat kerana ingin mendisiplinkan diri dan belajar lebih bertanggungjawab. Selain itu, silat ini juga dapat mengajar kita untuk mempertahankan diri dan silat ini adalah warisan tani Melayu. Rasa syok sama ada pengikut silat sini. Untuk kesehatan diri. Dan membanggakan? Dan membanggakan keluarga. Dengan sistem latihan bersistematik dan berdisiplin, program yang dilaksanakan ini dijangka mampu melahirkan atlet-atlet kebangsaan, khususnya pesilat muda yang berbakat untuk mewakili negara bukan sahaja bagi kejohan dalam negara, bahkan di peringkat serantau dan antarabangsa. Laporan Adrian Fazul Samad untuk Berita RTB. Taufan Eveniar yang dikesan di Timur Laut Filipina dirama bergerak ke arah Timur Laut menjauhi negara. Namun, ia secara tidak langsung akan mempengaruhi keadaan cuaca. Orang ramai disaran untuk mengambil langkah berwaspada akan kejadian cuaca aktif yang dirama berlaku sehingga esok. Hujan lebat dan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala menjejaskan banyak kawasan, manakala kelajuan angin meningkat sehingga 50 km sejam semasa hujan lebat atau berpetir. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut pada amnya berombak diparas sedikit ke sederhana dengan ketinggian ombak antara 0.4 meter dan 1.5 meter. Maklumat nasihat dan amaran cuaca terkini boleh diterima melalui aplikasi Bimbit Brunei WX atau hubungi Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau Facebook @BruneiWeather, Instagram @Brunei.weather dan Telegram Brunei Weather. Lapan orang mangsa kebakaran rumah di Kampung Setiabih dan 7 orang mangsa rumah roboh di Kampung Pramu menerima agihan zakat daripada Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis diadakan di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyerahan agihan zakat tersebut disempurnakan oleh Pengiran Dr. Haji Amiruddin bin Pengiran Haji Damit, Pemangku Pengarah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal. Sembilan premis yang menjalankan pelbagai jenis perniagaan menyertai jarawara Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK. Jarawara diadakan di sebuah bangunan perniagaan di Gadong. Dianjurkan oleh JIPK melalui bahagian penguatkuasaan undang-undang jarawara antarausaha jabatan berkenaan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengurangkan kesalahan-kesalahan imigresen yang dilakukan oleh pemilik-pemilik premis perniagaan dan pekerja.
Universiti Teknologi Brunei UTB memenangi tempat pertama dalam pengesanan inovasi pada pertandingan akhir ICT Huawei 2023-2024 Global yang diadakan di Shenzhen, China. Dari lebih 2,000 kolej dan universiti yang menyertainya, pasukan CIE UTB memenangi kedudukan tersebut bagi projek inovatif iaitu Sistem Amaran Pemantauan Kebakaran Hutan Gambut. Sistem tersebut menggabungkan peranti jarak jauh dengan teknik pengumpulan data masa sebenar untuk mengukur dan memantau parameter kritikal, antaranya paras air, pelepasan karbon dan suhu tanah. Persatuan Keselamatan Saber Brunei BCSA dan Persatuan Keselamatan Maklumat Profesional AISP menyertai program pembelajaran kembara luar negara ke Republik Singapura bersempena ulang tahun hubungan diplomatik negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura ke-40. Program diadakan selama 5 hari dengan pelbagai pengisian aktiviti. Program pembelajaran kembara luar negara merupakan aktiviti tahunan yang dianjurkan oleh Konsortium Keselamatan Saber Asia Tenggara dan Perikatan Komuniti Keselamatan Saber ASEAN Jepun AJCCA sebagai wadah bagi pertukaran pengetahuan dan menggalakkan kerjasama dalam keselamatan saber. Juga diadakan penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU bagi mengukuhkan latihan dan pendidikan keselamatan saber.